Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrin Abu Suja akan membentangkan subjek sekolah dan masyarakat. Tajuk yang kami pilih ialah webinar kerjaya pelajar. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 8 orang, iaitu saya sendiri Muhammad Syahril, yang kedua Nur Najihah, diikuti oleh Nur Syafiqah, Nur Syakirah, Nur Afifah, Wan Yumna, Nik Syifa dan Airin. Tujuan webinar kerjaya dilakukan ialah untuk berkongsi ilmu tentang bidang pengajian mengikut hala tuju kerjaya yang ingin pelajar ceburi. Terdapat 3 objektif webinar ini, iaitu memberi kesedaran kepada pelajar mengenai kepentingan kerjaya. Kedua, menunjukkan dengan lebih terperinci mengenai kesesuaian bidang pengajian mengikut hala tuju kerjaya yang ingin pelajar ceburi. Yang ketiga, pelajar mampu membuat pemilihan yang jelas mengenai bidang pengajian di peringkat seterusnya berdasarkan kecenderungan kerjaya yang diminati. Baiklah, projek mini kajian webinar kerjaya pelajar ini telah dilaksanakan pada hari Sabtu, iaitu 13 Mei 2023. Program ini dijalankan secara atas talian dengan menggunakan Google Meet. Ia melibatkan seorang penceramah iaitu Encik Abdul Hazmi Hakim dan peserta dari pelajar tingkatan 4, 5 dan 6. Program ini dianjurkan oleh pelajar di PLI iaitu Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya, Siti Nur Syakirah binti Suhaimi akan menerangkan bahagian maklumat peserta. Berdasarkan dapatan maklumat yang diperolehi, bahagian ini membincangkan analisa data berkenaan maklumat dan maklum balas yang diterima daripada peserta program. Dapatan maklumat ini dilaksanakan melalui aplikasi Google Form yang diisi oleh peserta. Seterusnya, data yang dikumpul, diproses dan dianalisis menerusi Google Spreadsheet bagi mendapatkan statistik yang berkaitan. Untuk yang pertama adalah bahagian latar belakang peserta. Peserta yang telah mendaftar menghadiri program ini adalah seramai 35 pelajar. Seramai 12 orang peserta terdiri daripada pelajar lelaki, manakala majoriti peserta adalah pelajar perempuan iaitu seramai 23 orang. Seterusnya, peserta juga terdiri daripada beberapa kalangan umur iaitu seramai 13 orang peserta adalah berumur 16 tahun. Seterusnya, 20 orang peserta adalah pelajar berumur 18 tahun yang merupakan pelajar lepasan SPM. Manakala 2 orang peserta lagi adalah yang berumur 21 tahun iaitu pelajar lepasan STPM. Seterusnya, bahagian maklum balas peserta. Beberapa soalan maklum balas telah diedarkan kepada peserta melalui Google Form setelah tamat program. Maklum balas ini merangkumi beberapa soalan berkaitan dapatan, tahap kepuasan terhadap program serta cadangan penambahbaikan daripada peserta yang hadir. Antara soalan maklum balas adalah seperti yang berikut. Dapatan daripada maklum balas yang diterima menunjukkan bahawa seramai 35 orang peserta iaitu 100% peserta berjaya mendapat input yang bermanfaat daripada program yang diajukan serta majoriti peserta berpuas hati dengan program yang diadakan buat mereka. Seterusnya, berdasarkan soalan 2 yang berkaitan input yang diperoleh, antara jawapan yang diterima adalah peserta mendapat gambaran jelas hala tuju selepas menamatkan SPM. Seterusnya, membantu sebagai persediaan melangkah ke alam pekerjaan setelah tamat pengajian dan lebih yakin untuk membuat keputusan bagi melangkah ke Menara Gading. Bagi soalan 3, tahap keyakinan peserta terhadap hala tuju selepas persekolahan adalah majoriti iaitu sebanyak 90% peserta yakin dengan perancangan yang dipilih dan lebih terbuka fikiran terhadap peluang mendatang. Manakala 10% lagi peserta masih ragu dengan perancangan masa hadapan. Dalam menjayakan program webinar kerjaya yang telah kami anjurkan, terdapat beberapa kekangan yang telah kami alami. Antara kekangan sebelum program dijalankan ialah kami tiada gambaran yang jelas untuk menyebarkan maklumat program. Kedua, kami sukar untuk mendapatkan kolaborasi dengan pihak sekolah. Dan yang ketiga, penceramah terpaksa ditukar pada saat yang akhir.
Untuk kekangan semasa program dijalankan ialah penceramah tidak dapat menayangkan slide memandangkan beliau dijemput pada saat-saat akhir dan masa yang tidak mencukupi untuk menjayakan program. Bagi kekangan selepas program dijalankan ialah sukar untuk mendapatkan maklum balas daripada peserta program. Saya Airin binti Kad dan saya akan meneruskan dengan cara mengatasi kekangan sebelum, semasa dan selepas program dijalankan. Untuk sebelum program dijalankan, kami melakukan perbincangan di dalam grup chat untuk membincangkan semua perkara yang perlu dibuat sebelum mengadakan program. Selain itu, kami juga menyediakan kertas kerja yang lebih teratur, sistematik dan menarik agar pihak sekolah dapat melihat impak positif daripada program yang kami jalankan. Manakala untuk semasa program dijalankan pula, pertama sekali, kami menggunakan alternatif lain di mana kami membolehkan para peserta untuk bertanya soalan pada bila-bila masa di ruangan chatting sekiranya ada perkara yang mereka kurang faham. Selain itu, kami juga menyediakan slot sesi soal jawab selepas program di mana para peserta boleh bertanya soalan melalui grup WhatsApp ataupun menghubungi kami pihak penganjur berkaitan soalan yang tidak sempat dijawab oleh penceramah. Kemudian, soalan-soalan tersebut kami hantar kepada penceramah untuk dijawab dan diberikan semula kepada para peserta. Manakala untuk selepas program dijalankan pula, kami menghantar semula Google Form dan mengingatkan para peserta untuk mengisi borang tersebut. Baiklah, bagi pencapaian program ini, peserta mendapat kesedaran yang sangat jelas mengenai kepentingan kerjaya mereka masing-masing. Seterusnya, peserta telah mendapat pendedahan yang lebih terperinci mengenai bidang-bidang kerjaya yang ada. Peserta juga telah membuat keputusan yang kukuh mengenai bidang apa yang perlu disambung oleh mereka selepas tamat pengajian nanti. Hasil daripada maklum balas yang kami perolehi daripada peserta, program webinar kerjaya ini telah mencapai kesemua objektif yang kami harapkan. Okey, seterusnya impak projek kepada pelajar. Yang pertama, kita dapat memberi pendedahan awal kepada pelajar, khususnya pelajar tingkatan 4, 5 dan 6 semasa menyertai program webinar ini. Seperti yang kita tahu, pelajar tingkatan 4 mereka perlu memilih aliran seperti aliran sains, aliran akaun, perdagangan, perniagaan dan sebagainya untuk mengambil peperiksaan SPM. Jadi, semasa program webinar ini, kami panel suggestkan untuk mengambil aliran mengikut minat mereka supaya mereka dapat mencapai cita-cita mereka. Yang kedua, membuka laluan kerjaya pelajar. Bagi pelajar yang masih terkapai-kapai dalam mencari hala tuju mereka, motivator jemputan kita cuba sedaya upaya untuk membuka jalan kepada pelajar-pelajar ini supaya mereka boleh mencari hala tuju yang mereka minati dan tidak menyesal di kemudian hari. Okey, seterusnya cadangan laluan kerjaya yang diambil untuk mendapatkan kerjaya yang diminati. Semasa proses webinar ini berlangsung, kami dapat banyak soalan daripada student, antaranya bagaimanakah laluan untuk menjadi seorang polis, bagaimanakah laluan untuk menjadi seorang doktor. Okey, di sini saya kupaskan bagaimana moderator menerangkan laluan kerjaya kepada pelajar untuk mencari kerjaya dalam doktor. Okey, sebagai contoh, semasa SPM perlu mengambil subjek aliran sains seperti biologi, fizik, kemis dan sebagainya. Okey, selepas SPM mereka perlu apply di matrik ataupun asasi dalam bidang sains dan selepas itu mereka perlu apply degree juga dalam bidang sains yang mana pengkhususannya berbeza mengikut minat mereka dan insya-Allah akan diberi peluang untuk menjadi seorang doktor yang mereka minati. Ataupun mereka juga boleh meminta universiti di luar negara seperti Universiti Alex di Mesir ataupun Jordan ataupun yang paling diminati oleh para doktor iaitu universiti di India. Assalamualaikum, saya Nur Afifah binti Ruslimi, P12828. Sebagai penutup, program webinar kerjaya yang dijalankan ini bertujuan untuk membantu dan memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar dengan lebih jelas tentang hala tuju kerjaya mereka, iaitu dengan adanya program ini, pelajar dapat membuat pemilihan yang tepat. Kami juga mendapati
terdapat penambahbaikan yang perlu kami baiki agar mampu menjalankan suatu program dengan lebih berkesan, seperti membuat perancangan yang awal agar dapat kumpulan sasaran yang lebih ramai. Kerjasama dan penlibatan semua pihak yang terlibat juga telah menjayakan pelaksanaan program ini walaupun terdapat beberapa kekangan yang kami hadapi. Oleh itu, kami berharap ia dapat memberi kesan kepada pelajar-pelajar yang telah menyertai program ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.